istimewa autism ini. Selain daripada Dr. Cik An, kita ada seorang lagi ibu di studio ni yang mempunyai anak autism. Apa pun kita nak tengok clipping yang disediakan lebih dahulu. Ini gambar yang dihasilkan oleh seorang insan istimewa, anak autism. Kita bawakan secara langsung di studio Selamat Pagi Malaysia dan lukisannya bukan lukisan yang kecil. Pelukisnya berdiri di hadapan lukisannya cukup besar pada hari ini. Sama tinggi dengan saya ni dua. Ya, sama tinggi. Kalau kita berdiri sama tinggi, tapi ada masih sedikit lagi yang tidak dilengkapkan di sini. Ini adalah gambaran tentang petugas dan juga frontliner kita dalam menangani pandemik COVID-19. Ini merupakan hasil lukisan daripada adik Wan Jamila Wan Syaiful Bahari yang sedang menyambung kembali lukisannya, dan di studio menemani adik Wan Jamila hari ini ialah Puan Nur Hashimah Muhammad Nurdin. Assalamualaikum Puan. Waalaikumsalam. Selamat Hari Ibu. Ya, selamat Hari Ibu kepada semua. Cukup istimewa anak Puan didiagnos autism ini sejak bila? Semasa umur dia 4 tahun. 4 tahun. Yes. Macam mana dapat tahu yang dia ada kebolehan melukis? Semasa di sekolah rendah, sebabnya dia berkomunikasi dengan saya terutamanya melalui sketches, lukisan dia. Waktu tu dia tidak bertutur, jadi dia melukislah sketch saja. Apabila I tanya dia dekat sekolah buat apa hari ni, dia akan lukis. Cikgu mengajar semualah environment di sekolah. Kalau kita boleh lihat sekarang ya, adik Wan Jamila ni sedang melukis foto yang dikongsikan Dr. Noor Hisham dalam Twitter yang memperlihatkan petugas kesihatan yang lengkap menyarung pakaian perlindungan diri PPE, yang mana dia sedang mendukung wanita yang dipercayai seorang warga Mas. Tengok ni memang nampak kita sangat kagum sebenarnya melihat lukisan adik Wan Jamila ni. Kalau Puan boleh terangkanlah, kita lihat kalau di sebelah Puan di sebelah sini kita difahamkan lukisan ni untuk menyertai sebuah pertandingan. Mungkin Puan boleh terangkan sedikit? Yang atas ni adalah lukisan yang dia telah memenangi pertandingan ASEAN, Dialogo Asia, dan dia mendapat tempat pertama di Malaysia. Bila yang tu? Baru 5 hari bulan Mei. Baru lagi, okey. Baru je. Kemudian yang ini kami kemukakan kepada global competition lah, regarding coronavirus juga. Dan lukisan dia telah di shortlist. Jadi sekarang ni nanti bulan 6 baru announcement of award. Okey. Selain daripada lukisan, apa lagi kebolehan adik Jamila ni sebenarnya? Dia suka menyanyi, menari dia boleh tengok. Lepas dia terus boleh menari. Dia suka sangat menari dekat sekolah. Dia tengok aja sekali je tarian tu, dia terus boleh buat. Adakah lukisan juga sama? Tadi kan ada gambar reference, gambar yang dikongsikan oleh Datuk Hisham. Gambar itu sekali tengok terus boleh lukis ataupun memang ada reference di tepi untuk melukis? Dia tengok lukisan tu, lepas tu dia baca gesture dekat dalam tu kan, gerak badan dalam lukisan tu, dia terus lukis lah. Tapi detail-detail tu memang kejap dia refer. Faham. Dalam sepanjang tempoh PKP ni, kita tahulah kita tak boleh nak keluar daripada rumah. Apa aktiviti adik Wan Jamila selain daripada melukis ni? Okey. Even sebelum PKP, virus dah ada kan di Malaysia. Jadi I dah tak berani nak keluar. Jadi I tak bagi dia keluar. Jadi dia suka berjalan, dia suka keluar. Every week tu dalam seminggu tu mesti 2 kali lah kurang-kurangnya makan kat luar ke apa. Jadi bila I tak benarkan dia keluar, dia menangis. Menangis itu bukan menangis kuat-kuat, melilih je air mata. Jadi I kata dengan dia, okey tak apa, kita buat lukisan. Sebab daripada FB friends dia pun banyak yang minta bila dia nak buat lukisan. Jadi itu yang dia buat lukisan.
Yang di Kaca TV sekarang ini permulaan lukisan ini daripada awal yang besar tu. Yes. Berapa lama dihasilkan? Ini daripada daripada 18 dari bulan 3 tarikh PKP bermula. Ini? Ya. Wow, lebih 2 bulan. Sama tempoh PKP. Jadi di tengah-tengah itu terhasil lukisan itu ataupun di tengah-tengah ni dia berhenti sekejap buat ni untuk competition. Wow. Hebat ini clippingnya. Ini adalah lukisan yang dibuat untuk pertandingan global lah. Berhenti di tengah-tengah melukis ini, dia buat lukisan lain. Yeah. Hebat. Sebab kalau kita macam saya manusia biasa, saya akan habiskan satu tugas dahulu, saya akan buat tugas yang lain. Tapi membuat lukisan yang begitu detail dalam masa yang sama, ada beberapa lukisan lain yang juga detail, itu adalah satu keistimewaan juga. Kita boleh tengok raut wajah adik Wan Jamilah senyum je ketika melukis. Saya tengok gambar kecil-kecil macam ni pun saya dah, ya Allah, kecilnya. Boleh tanya Jamilah. Okey. Yes. Sekarang bila Jamilah lukis tu, Jamilah tengok gambar tu banyak kali ke sekali tengok dah boleh lukis? Jamilah sekali tengok dah lukis. Kamera di sana. Yang merah tu. Okey, cakap. Macam mana? Lukis tu senang tak? Senang tak lukis? Senang. Ya. Kalau macam ni kan, daripada pagi start pukul berapa, lepas tu sebelum tidur habis ke macam mana? 9 pagi selalu kan Jamilah mula. Mula pukul berapa? 9 o'clock in the morning. 9 o'clock? 9 o'clock in the morning. 9 o'clock in the morning. Biasanya petang habis pukul berapa? Sebelum tidur? No. Sebelum tidur. Dia berhenti bila buka puasa. Selepas buka puasa kena tengok TV. Memang sore I bersama dengan dia tengok semua news channel. Sebab tu dia masukkan kat dalam tu semua news channel ada kat situ kan. TV3, TV1 bernama CNN, BBC semua tengok. Nak bagi dia faham bahawa ni satu dunia tak boleh keluar. Jadi di situ bila dia faham, so dia terus lukis. Sebab tu ni lama daripada mula PKP. Jadi bila kita tak boleh keluar, kita order food daripada Grab. Itu yang Grab pun tak masuk. Ada Grab pun. Okey. Adik Wan Jamilah kita dipanggang sambil dia melukis, dia boleh menyanyi juga. Tadi dia boleh menyanyi. Adik Wan Jamilah boleh nyanyi sikit tak? Nyanyilah. Can you sing a bit? Sing to us. Oh, macam mana? Kuatlah sikit. Lagu apa? Lagu apa tu? Itu baru nyanyi, belum lagi menari. Menari pun boleh. Penyerapan terhadap subjek-subjek kehidupan lah, macam ini melukis, ada juga dia menyanyi, mungkin ada juga dari segi pembelajaran. Tadi puan cakap dibiarkan Jamilah ini untuk melihat semua channel news. Adakah kaedah penyerapan dan juga pembelajaran dia Jamilah ini bersandarkan kepada cara dia memerhati sesuatu perkara? Ya, betul. Sebab bila dia perhati, dia tengok, umpamanya bila dia tengok berita, dia nampak berita tu secara visual dan juga secara pertuturan kan. Jadi di situ dia tengok ni yang even dekat United Kingdom, Amerika semua tak boleh keluar. Jadi Malaysia pun tak boleh keluar. So bila kita nampak semua askar bomba dekat dengan polis trafik dan polis dekat jalan buat roadblock kan. Jadi dia faham lagi tak boleh keluar. Tengok polis tahan tak boleh keluar. So dia okey. Jadi lepas tu bila dia nampak tiap hari dia tengok news tu, lepas tu dia tambahlah tu yang jadi melampak dekat dalam lukisan ni macam-macam. Jadi di rumah memang banyak lukisan? Banyak lukisan yang memang dihasilkan daripada jiwa dan rasa dia. Ya. Mengikut keadaan semasa, sebab dia suka melukis suasana. Macam peristiwa lah. Keadaan semasa. Ya, peristiwa semasa tu dia suka lukis. Ada tak yang berminat untuk membeli hasil nukilan adik Wan Jamilah ni? Ada banyak dapat inquiry lah. Nak beli lukisan ni semua, tapi yang ini rasanya tak jual kot sebab dia peristiwa sejarah. Jadi sentimental value di situ. Okey, faham. Baik. Hebat. Dia macam mana? Saya tergamam sebenarnya. Sebenarnya bila tengok dekat atas tu kan, all the newscasters tengah bagi berita sampai daripada dalam negeri ke luar negeri, sebab kita tengok semua channel. Lepas tu WHO pun ada, and then dekat sebelah tu Presiden Trump.
gerak badan Presiden Trump tu, Donald Trump tu pun ada kat situ. Sebelah tu our Prime Minister kan. Saya berdoa, so dia buat berdoa. Itu yang dia ingat lah. So apa yang dia pick up. Lepas tu Datuk Seri Nur Hisham selalu bagi pengumuman statistik. Betul? Kan. Ya, dah di situ. Yang ada banyak mikrofon semua channel berita. Sebab itu yang dinampak dalam TV kan. Jadi yang sebelah tu dekat rostrum tu ada RTM. So RTM pun adalah Datuk Seri Ismail Sabri kan. Begitu teliti dan begitu detail. Lepas tu yang data-data di bawah tu semua tu data daripada bulan Mac sehingga ke bulan Mei. Awal bulan Mei. Daripada sikit kepada 4 million. Baik Ridwan, sebenarnya kalau kita lihat daripada sudut pandang yang positif, PKP ni bukan saja kita kena duduk rumah dapat bersama-sama dengan keluarga, tapi kita juga dapat menghasilkan lukisan yang menarik seperti ini. Aduh, cantiknya. Satu naskah sejarah yang cukup hebat. Kalau nak tahu tinggi kita tak, kalau boleh saya berdiri nak tengok tinggi dia lebih kurang dalam 5 kaki 7 inci. 5 kaki 7. So, penonton dah tahu tinggi saya. Saya tak nak berdiri sebab nanti orang tahu tinggi apa. Baik, apa pun kita nak mungkin Puan boleh ucapkan selamat Hari Ibu kepada ibu-ibu di luar sana. Okey, saya mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan selamat Hari Ibu kepada semua ibu-ibu di luar sana. Berbanggalah dengan segala pemberian Allah Taala kepada kita. Semua ada anak kita special ataupun normal. Jamila nak bercakap dengan ni kamera. Nak bagi tahu rakan ke say hi. Kawan-kawan ke say hi. Hai. Selamat Hari Ibu. Selamat Hari Ibu. Itu dia. Okey. Terima kasih banyak-banyak kerana menonton Selamat Pagi Malaysia. 3 jam kami bersiaran hari Isnin hari ini. Banyak pengisian menarik kita kongsikan kepada penonton Selamat Pagi Malaysia dan juga pengisian tentang Hari Ibu, dan akhirnya kita bawa lukisan yang cukup hebat ini, lukisan yang menjadi sejarah terakam di negara kita, malah di seluruh dunia. Selamat Pagi Malaysia hari ini. Iya, apa pun selamat Hari Ibu sekali lagi ucapkan kepada wanita-wanita hebat di luar sana. Pastikan anda tetap kekal setia bersama RTM. Kita akan kembali semula esok. Selamat Pagi Malaysia seperti biasa 8 hingga 11 pagi. Saya Syafiqah Ishak dan juga saya Ridwan Mustafa mewakili penerbit Abang Azlan Mutalib mengucapkan selamat berpuasa. Selamat berpuasa dan terus penonton RTM. Assalamualaikum.